Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat datang ke pertandingan STEM Decathlon Challenge Peringkat Kebangsaan tahun 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini kita bertemu lagi dalam pusingan akhir, final. Saya Nur Airina binti Abdul Malik akan mengendalikan pertandingan pada petang ini yang melibatkan pasukan Pahang bertemu Selangor. Semua soalan akan dibaca dalam bahasa Melayu dan diikuti bahasa Inggeris. Masa menjawab akan bermula setelah soalan selesai dibaca. Pertandingan ini akan diadili oleh dua orang hakim iaitu Puan Chong Fui Mi selaku Ketua Hakim dan Puan Chung Zi Ming, Hakim yang kedua. Seterusnya, saya mempersilakan wakil panel hakim untuk memberikan penerangan ringkas berkaitan peraturan pertandingan. Dipersilakan. Selamat petang semua peserta. Saya akan membacakan peraturan untuk STEM Decathlon Challenge Peringkat Kebangsaan 2021. Yang pertama, pastikan anda hanya ada sebatang pen, sebatang pensel, sebuah kalkulator, maksimum 3 helai kertas putih, papan putih dan pemadam di atas meja anda. Sila angkat dan tunjukkan kertas putih di depan anda. Depan dan belakang kertas itu. Okey, terima kasih. Pastikan anda login semua device menggunakan satu email akaun Delima MOE yang telah didaftarkan sahaja. Jika anda login menggunakan email akaun yang berlainan, sila log out, set up dan login semula. Pastikan dua kamera anda dalam kedudukan yang telah ditetapkan dan on sepanjang perlawanan. Anda boleh mula menjawab soalan selepas pembaca soalan habis membaca soalan dan apabila timer dimulakan. Anda perlu memberi jawapan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Untuk pusingan 1, soalan aneka pilihan. Pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 15 saat. Untuk pusingan 1, setiap jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Pusingan kedua, super quiz. Anda dibenarkan berbincang menggunakan bahasa yang selesa sesama ahli pasukan dalam tempoh 35 saat. Sebelum tamat 35 saat, ketua kumpulan dikehendaki memberikan jawapan pasukan anda. Pastikan anda menjawab dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu 35 saat. Untuk pusingan 2, setiap jawapan yang betul akan diberikan 15 markah. Boleh saya tahu pasukan Selangor siapa ketua pasukan? Sila respon. Saya. Adik Ip Guan Jing, betul? Betul. Siapa ketua pasukan Pahang? Saya. Tapi Hakim, saya guna akaun sendiri sebab MOE akaun saya tak dapat join. Okay, ada nama adik di sana. Lau Yi Gui. Okay, seterusnya, tiada markah diberikan untuk jawapan yang salah. Tiada markah diberikan jika menjawab selepas tempoh masa tamat. Peserta akan diminta mengulang jawapan sekiranya jawapan yang diberikan tidak jelas seperti B for boy, D for donkey. Peserta juga akan diminta mengulang jawapan dengan menulis jawapan di atas papan putih untuk pusingan super quiz jika jawapan tidak jelas. Maka akan diumumkan selepas pusingan 1 dan pusingan 2 tamat. Sekiranya markah sama pada akhir perlawanan, sesi sudden death bermula.
Amaran dan teguran akan diberikan kepada mana-mana pasukan jika mengganggu perjalanan perlawanan. Pasukan akan diberikan sebanyak 2 peluang amalan sahaja. Penalti 5 markah akan diberikan kepada pasukan yang melanggar syarat perlawanan. Jika peserta mengganggu pasukan lawan memberi jawapan, maka percuma 5 markah akan diberikan kepada pasukan lawan. Jika peserta disyaki meniru dengan apa cara pun, perlawanan akan diberhentikan dan siasatan akan terus dibuat. Jika peserta didapati meniru, 5 markah pasukan akan dipotong. Jika masalah capaian internet berlaku, juri akan menghentikan perlawanan dan peserta akan diberikan masa 5 minit untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Jika tiada penyelesaian, maka peserta simpanan akan diminta masuk mengganti. Jika peserta menghadapi masalah capaian internet dan terkeluar dari perlawanan selepas soalan dipaparkan atau dibaca, soalan akan terbatal dan tiada markah untuk pasukan tersebut. Peserta yang ada dalam perlawanan mestilah sekurang-kurangnya 2 orang. Pasukan yang hanya tinggal seorang peserta sahaja akan dibatalkan penyertaan. Keputusan hakim adalah muktamad. Ucapan terima kasih kepada Puan Chong Fui Mi atas penerangan yang telah disampaikan. Semoga semua peserta faham dengan taklimat yang telah diberi. Pertandingan akan dimulakan dengan peserta pertama dari negeri Selangor. Mohon bersedia peserta negeri Selangor. Yap Guan Jin. Dah bersedia. Baik. Baik, soalan yang pertama. Apakah fungsi alat radas yang ditunjukkan pada rajah? What is function of the apparatus shown in the diagram? A. Menyukat isi padu cecair dengan tepat. A. To measure volume of liquid accurately. B. Menyukat isi padu cecair yang tetap. B. To measure fixed volume of liquid. C. Menyukat isi padu cecair. C. To measure volume of liquid. Dan D. Mengisi bahan kimia dalam jumlah yang kecil. And D. To hold small amounts of chemicals. Masa menjawab bermula. Time starts now. A. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan yang seterusnya kepada peserta kedua, Sushil anak lelaki M. Saravanan dari pasukan Selangor. Bumi terdiri daripada lapisan dan struktur atmosfera yang berbeza. Antara lapisan atmosfera berikut, yang manakah tiada kehadiran awan? The Earth atmosphere has a series of different layers and structures. Which of the following layers of atmosphere is free from clouds? A. Exosphere. A. Exosphere. B. Mesosphere. B. Mesosphere.
C. Stratosfera, C. Stratosphere, dan D. Troposfera, and D. Troposphere. Masa menjawab bermula. Time starts now. C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, kita ke soalan yang seterusnya untuk peserta yang ketiga daripada pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Semua sumber radioaktif mempunyai separuh hayat. Manakah antara pernyataan berikut adalah benar tentang separuh hayat sumber radioaktif? All radioactive sources have a half-life. Which of the following statement about the half-life of a radioactive source is correct? A. Ia adalah separuh masa yang diambil untuk suatu atom mereput. A. It is half the time it takes for an atom to decay. B. Ia adalah separuh masa yang diambil bagi aktiviti sumber berkurang kepada sifar. B. It is half the time it takes for the activity of the source to decrease to zero. C. Ia adalah masa yang diambil bagi aktiviti sumber berkurang kepada separuh. C. It is the time it takes for the activity of the source to decrease by half. Dan D. Ia adalah separuh masa untuk sumber radioaktif menjadi selamat. And D. It is half the time for the radioactive source to become safe. Masa menjawab bermula. Time starts now. C. Boleh ulang jawapan? C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita akan ke pasukan negeri Pahang. Peserta yang pertama dari negeri Pahang, Lau Yi Gui. Mohon bersedia. Apakah nama anatomi yang betul bagi salur udara manusia? What is the anatomically correct name for the human windpipe? A. Pharynx, A. Pharynx, B. Undi alveolus, B. Alveolar duct, C. Larynx, C. Larynx, dan D. Trachea, and D. Trachea. Masa menjawab bermula. Time starts now. Gi, donggi. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan yang seterusnya kepada peserta kedua dari pasukan negeri Pahang, Eng Zhen Shen. Antara saintis berikut yang manakah menjumpai unsur RF104? Which of the following scientists discovered RF104 element? A. Galileo, B. Francesca Redi, C. Rachel Carson, dan D. Ernest Rutherford. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, kita ke soalan yang seterusnya untuk peserta yang ketiga dari pasukan Pahang, Li Hang Yi. Sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang saling bersandaran antara satu sama lain. Pernyataan ini merujuk kepada istilah berikut. A tropical rainforest where there are a variety of plants and animals that are interdependent on one another. This statement refers to the following term. A. Habitat, B. Populasi, B. Population, C. Ecosystem, dan D. Community.
and D. Community. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya. Dan untuk peserta pertama, Pasukan Negeri Selangor, Yip Guan Jin. Hisham mempunyai jisim badan 53 kg dan tinggi 1.49 meter. Apakah indeks jisim badan BMI Hisham? Hisham has a body mass of 53 kilograms and height of 1.49 meters. What is the body mass index BMI of Hisham? A. 1.49 kilogram meter kuasa negatif 2. A. 1.49 kilogram m to the power of negative 2. B. 23.9 kilogram meter to the power of negative 2. C. 35.6 kilogram meter kuasa negatif 2. C. 35.6 kilogram meter to the power of negative 2. Dan D. 52.0 kilogram meter kuasa negatif 2. And D. 52.0 kilogram meter to the power of negative 2. Masa menjawab bermula. Time starts now. B. 33.9 kilogram per meter square. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita beralih ke peserta kedua dari Pasukan Selangor, Sushil anak lelaki M. Saravanan. Semasa penulinan kuprum melalui elektrolisis, kuprum tak tulen diletakkan pada. During the purification of copper through electrolysis, impure copper is placed on A. Anode, A. Anode, B. Cathode, B. Cathode, C. Electrolyte, C. Electrolyte, and D. Anode dan cathode, and D. Anode and cathode. Masa menjawab bermula. Time starts now. B. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk peserta ketiga dari Pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Mohon bersedia. Apakah teknik yang digunakan oleh pakar gynecology untuk mengesan keabnormalan pada fetus? Which technique is used by gynecologists to detect abnormalities in fetus? A. Pengklonan, A. Cloning, B. Kaedah karyotip, B. Karyotyping, C. Chromatography, C. Chromatography, D. Amniocentesis, and D. Amniocentesis. Masa menjawab bermula. Time starts now. D for donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita akan ke Pasukan Negeri Pahang. Peserta yang pertama, Lau Yi Gui. Vaksin X diberikan kepada bayi sebanyak 3 dos, iaitu ketika baru dilahirkan, semasa berusia sebulan dan 6 bulan. Vaksin X merujuk kepada Vaksin X is given to infants in 3 doses when they are newborn, 1 month old, and 6 months old. Vaksin X refers to A. BCG, B. Hepatitis B, C. D. TAP, dan D. HIP. Masa menjawab bermula. Time starts now.
Jawapan saya A. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya kita beralih ke peserta yang kedua dari pasukan Pahang, Eng Zenshan. X ialah proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. X is the process of heat transfer without any medium. Nyatakan proses X. State proses X. A. Konduksi. A. Conduction. B. Perolakan. B. Convection. C. Sinaran. C. Radiation. Dan D. Keseimbangan terma. D. Thermal equilibrium. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C, radiation. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya soalan untuk peserta ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Maklumat berikut menunjukkan beberapa alel untuk trait tertentu dalam manusia. The following information shows some alleles for certain traits in human. E. Cuping telinga bebas, free earlobes. E. Kecil, cuping telinga melekap, attached earlobes. T. Besar, boleh menggulung lidah, able to roll tongue. T. Kecil, tidak boleh menggulung lidah, cannot to roll tongue. Apakah kebarangkalian satu pasangan mendapat anak dengan genotip E besar, E kecil, T besar, T kecil, sekiranya kedua-dua suami dan isteri ialah heterozygote? What is the probability of a couple getting a child with genotype of capital E, small e, capital T, small t, if the husband and wife is heterozygous? A. 0%, A. 0%, B. 25%, B. 25%, C. 50%, C. 50%, dan D. 75%, and D. 75%. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk pasukan Negeri Selangor, peserta yang pertama, Yip Guangjin. Terjemahkan nombor penambelasan 3EB1 asas 16 kepada nombor perduaan. Translate the hexadecimal number 3EB1 bit 16 to a binary number. A, B, C, and D. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan yang seterusnya kepada peserta kedua pasukan Selangor, Sushil anak lelaki M. Saravanan. HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language dan digunakan untuk membina laman sesawang. HTML telah dibangunkan oleh seorang saintis komputer pada tahun 1990. Siapakah nama saintis komputer tersebut? HTML stands for Hypertext Markup Language and is used to build websites. HTML was developed by a computer scientist in 1990. What is the name of the computer scientist? A. Robert Caillou, B. Tim Berners-Lee, C. Hakan William Lai, dan D. Nicola Pello. Masa menjawab bermula.
Time starts now. B for boy. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Mohon bersedia. IoT ialah singkatan daripada Internet of Things. IoT banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti rumah pintar, perindustrian, pertanian, perubatan dan kesihatan. Terma IoT pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh IoT stands for Internet of Things. IoT is widely applied in daily life such as smart home, industry, agriculture, medicine and health. The term IoT was first used in 1999 by A. Kevin Ashton, B. John Romkey, C. Ivor Durham dan D. David Nichols. Masa menjawab bermula. Time starts now. D for donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk pasukan Pahang, peserta yang pertama. Rajah menunjukkan kod arahan bahasa pengaturcaraan Python bagi jenis data string. Apakah output yang diperoleh? The figure shows the instruction code of the Python programming language for the string data type. What is the output obtained? A 12, A 12, B 13, B 13, C 14, C 14 dan D 15 and D 15. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zen Shen. Sekiranya anda boleh masuk ke laman web melalui direct IP tetapi tidak dapat melalui web URL, apakah kemungkinan besar masalah yang dihadapi? If you can access a website via direct IP but cannot go through a web URL, what are the most likely problems encountered? A. Laman web tidak berfungsi. A. Website not working. B. Kad rangkaian rosak. B. Bad network card. C. Masalah DNS. C. DNS issue. Dan D. Router terbakar. And D. The router burned. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Apakah kadar bit bagi fail audio yang mempunyai kadar sampel 50-100 sampel sesaat ke dalam 8 bit dan 2 saluran audio? What is the bit rate of an audio file that has a sample rate of 50, 100 samples per second into 8 bytes and 2 audio channels? A. 12.525 kbps, A. 12.525 kbps, B. 400.8 kbps, B. 400.8 kbps, C. 100.2 kbps, C. 100
kbps dan D 801.6 kbps and D 801.6 kbps. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya dongki. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya untuk soalan yang ke-19, peserta pertama dari pasukan Selangor, Yip Guangjin. Maklumat berikut menunjukkan suatu pengiraan matematik dalam komputer. Nyatakan kod arahan untuk menulis pengiraan tersebut. The following information shows a mathematical calculation in a computer. Specify the instruction code for writing the calculation. A, B, C, dan D. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B for boy. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya untuk soalan 20, peserta kedua dari pasukan Selangor, Sushil anak lelaki M. Saravanan. Zikril akan ke New York pada hujung bulan ini. Jadi, dia membuat carian dalam laman sesawang untuk menempah bilik hotel. Semasa carian tersebut, Zikril mengalami kesukaran untuk membuat pilihan kerana terdapat pelbagai tawaran yang menarik. Berdasarkan penyataan tersebut, apakah aspek kurang penting yang boleh diabaikan? Zikril is going to New York at the end of this month and he did a search on the website to book a hotel room. During the search, Zikril had difficulty making a choice because there were various attractive offers. Based on that statement, what are the less important aspects that can be ignored? A. Nama hotel. A. Hotel name. B. Jenis bilik hotel. B. Type of hotel room. C. Harga bilik hotel. C. Hotel rate. Dan D. Jarak hotel dengan lokasi percutian. And D. The distance from the hotel to the vacation location. Masa menjawab bermula. Time starts now. A. Hotel name. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Image Y merupakan image berwarna yang mempunyai 2000 piksel. Setiap piksel image ini menggunakan 3 byte untuk mewakili warna yang dibentuk daripada 3 warna asas iaitu merah, biru dan hijau. Antara yang berikut, yang manakah betul size file image Y? Image Y is a color image that has 2000 pixels. Each pixel of this image uses 3 bytes to represent a color formed from 3 basic colors of red, blue and green. Which of the following is the correct file size of image Y? A. 6000 bit. A. 6000 byte. B. 6000 kilobit. B. 6000 kilobyte. C. 5.859 kilobit. C. 5.859 kilobyte. Dan D. 5.86 megabit. Dan D. 5.86 megabyte. Masa menjawab bermula. Time starts now. C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita akan ke pasukan negeri Pahang peserta yang pertama, Lau Yi Gui. Antara yang berikut,
fasa pembangunan atur cara yang manakah pengatur cara akan mengenal pasti input, proses dan output IPO. Which of the following phases of program development will the programmer identify input, process and output IPO? A. Analisis masalah. A. Problem analysis. B. Reka bentuk atur cara. B. Program design. C. Pengkodan. C. Coding. D. Pengujian dan pepijatan. And D. Testing and debugging. Masa menjawab bermula. Time starts now. C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zhen Shen. Ialah bahasa penanda standard bagi dokumen yang direka untuk dipaparkan dalam pelayar web. Is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser? A. Python. B. C++. C. Java. And D. HTML. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya Donkey HTML. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan yang seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Sesetengah farmasi hospital menggunakan bekas tiub untuk mengangkut tabung silinder berisi ubat antara juru farmasi dan pesakit ketika di lorong pandu lalu. Tekanan udara mendorong tabung dari juru farmasi ke pesakit dan patah balik. Antara berikut yang manakah menerangkan sistem ini? Some hospital pharmacies use tubes to transport cylindrical canisters filling medicine between the pharmacies and the patients in the drive-through lane. Pressurized air propels the canister from the pharmacies to the patients and back. Which of the following best describes this system? A. Sistem hidrolik menggunakan cecair yang boleh dimampatkan. A. A hydraulic system using liquids that can be compressed. B. Sistem pneumatik menggunakan gas yang boleh dimampatkan. B. A pneumatic system using gases that can be compressed. C. Sistem hidrolik menggunakan cecair yang tidak boleh dimampatkan. C. A hydraulic system using liquids that cannot be compressed. Dan D. Sistem pneumatik menggunakan gas yang tidak boleh dimampatkan. And D. A pneumatic system using gases that cannot be compressed. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya boy. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, soalan seterusnya untuk pasukan Selangor peserta yang pertama, Yip Guan Jin. Seorang arkitek mereka bentuk air pancut khas untuk muzium seni. Sistem paip tembaga akan digunakan untuk membekalkan air ke pelbagai bahagian air pancut. Antara berikut yang manakah akan berlaku sekiranya arkitek menggunakan siku 45 darjah dan bukannya siku 90 darjah dalam satu bahagian sistem perpaipan itu? An architect is designing a special fountain for an art museum. A system of copper pipes will be used to supply water to different parts of the fountain. Which of the following will occur if the architect uses a 45-degree elbow
in one piping system. A. Air akan berhenti mengalir melalui pipe menyebabkannya melimpah. A. The water will stop flowing through the pipe, causing it to overflow. B. Air akan mengalir dengan rintangan yang lebih sedikit, boleh menyembur lebih jauh. B. The water will flow with less resistance, allowing it to spray farther. C. Air akan disekat oleh gelembung udara di dalam pipe menyebabkannya naik ke atas. C. The water will be blocked by air bubbles in the pipe, causing it to build up. Dan D. Air akan mempunyai aliran yang lebih bergelora, menurunkan kadar aliran di siku. And D. The water will have more turbulent flow, decreasing the flow rate in the elbow. Masa menjawab bermula. Time starts now. D. Donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk peserta yang kedua dari pasukan Selangor, Sushil anak lelaki M. Saravanan. Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan objek yang dipasang pada cangkuk yang terdapat di hujung rantai atau kabel dikenali sebagai a device used for lifting or lowering objects suspended from a hook at the end of retractable chains or cable is called A. Pengangkat, A. Hoist, B. Lift mudah alih, B. Portable elevator, C. Crane jeep, C. Jeep crane, dan D. Pengangkut perantai, and D. Chain conveyor. Masa menjawab bermula. Time starts now. A. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan yang seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Gambar raja berikut menunjukkan satu sistem omboh hidrolik. Keluasan permukaan omboh Y adalah 9 kali ganda keluasan permukaan omboh X. Jika daya mengarah ke bawah sebanyak 10 N dikenakan ke atas omboh X, berapakah daya berarah ke atas yang dihasilkan oleh omboh Y? The diagram below shows a system of hydraulic pistons. The surface area of piston Y is 9 times greater than the surface area of piston X. If a downward force of 10N is applied to piston X, what upward force will piston Y exert? A. 3N, A. 3N, B. 10N, B. 10N, C. 30N, C. 30N, dan D. 10N, and D. 90N. Masa menjawab bermula. Time starts now. B for boy. Boleh ulang jawapan? B for boy. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan yang seterusnya untuk peserta pertama dari pasukan Pahang, Lau Yi Gui. Manakah yang berikut bukan amalan yang selamat semasa menggunakan mesin menggerudi untuk menggerudi lubang pada sekeping kayu? Which of the following practices is unsafe when using a drill press to make a hole through a piece of wood? A. Mengasah bit gerudi sebelum menggerudi, sharpening the bit before drilling. B. Menggerudi dengan kelajuan yang berterusan. B. Running the drill at a constant speed while drilling. C. Membuang sisa kayu dengan berus selepas menggerudi. C. Removing the wood chips with a brush after drilling.
Dan D. Memegang kayu dengan sebelah tangan semasa menggerudi. And D. Holding the wood in place with one hand while drilling. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya D, donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zenshen. Satu telefon bimbit mengeluarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 900 MHz. Apakah jenis gelombang elektromagnetik tersebut? A cellular telephone transmits electromagnetic waves at a frequency of 900 MHz. What is the type of electromagnetic wave emitted? A. Gelombang radio. A. Radio waves. B. Gelombang mikro. B. Microwaves. C. Gelombang inframerah. C. Infrared waves. Dan D. Gelombang ultra ungu. And D. Ultraviolet waves. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A, radio waves. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk peserta ketiga, Lee Hang Yi dari pasukan Pahang. Excuse me. Apabila transistor NPN digunakan dalam satu amplifier, when NPN transistor is used as an amplifier, A. Elektron-elektron bergerak dari tapak ke pemungut. A. Electrons move from base to collector. B. Lohong-lohong bergerak dari pemancar ke tapak. B. Holes move from emitter to base. C. Elektron-elektron bergerak dari pemungut ke tapak. C. Electrons move from collector to base. Dan D. Lohong-lohong bergerak dari tapak ke pemancar. And D. Holes move from base to emitter. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya untuk peserta pertama dari pasukan Selangor, Yip Guangjin. Kaedah ukur tanah ini mengukur beza tinggi antara dua titik. Yang manakah antara berikut ialah kaedah ukur tanah itu? This land survey method measuring height differences between 2 points. Which of the following is the described land survey method? A. Ukur rantai. A. Chain survey. B. Ukur kompas. B. Kompas survey. C. Ukur aras. C. Leveling survey. Dan D. Ukur meja. And D. Plane tabling. Masa menjawab bermula. Time starts now. C. C. Mohon juri untuk memberikan keputusan. Halo, dapat dengar kah? Okey, kami dapat dengar. Ya, Cikgu Chong Pui kata kerana memang breakup di sana, so dia memang terkeluar lah, dia terkeluar daripada Google Meet ini. So jawapan yang diberikan oleh peserta yang pertama, Yip Guangjin adalah betul. So 5 maka diperuntukkan untuk pasukan Selangor. Baik, terima kasih Hakim. Okey, seterusnya kita ke peserta yang kedua dari pasukan Selangor, Sushil anak lelaki M. Saravanan.
Yang manakah antara berikut adalah urutan yang betul untuk kerja pelarasan sementara alat aras dalam satu kerja ukur? Which of the following is the correct sequence of temporary levelling of a levelling instrument in a survey work? A. Mendiri siap, memfokus, menglaras. A. Setting up, focusing, levelling. B. Mengaras, mendiri siap, memfokus. B. Levelling, setting up, focusing. C. Memfokus, mendiri siap, mengaras. C. Focusing, setting up, levelling. Dan D. Mendiri siap, mengaras, memfokus. And D. Setting up, levelling, focusing. Masa menjawab bermula. Time starts now. D for donkey. Jawapan anda betul, 5 markah diberikan kepada pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita akan beralih ke peserta ketiga, pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Yang manakah antara berikut adalah ujian untuk menentukan keupayaan galas tanah? Which of the following is the test to determine the bearing capacity of soil? A. Ujian speedy. A. Speedy test. B. Ujian proba Macintosh. B. Macintosh probe test. C. Ujian ketuhar. C. Oven test. Dan D. Ujian penurunan. And D. Slum test. Masa menjawab bermula. Time starts now. A. Speedy test. Jawapan anda salah. Dia ada markah untuk pasukan Selangor. Baik, kita akan beralih ke pasukan Negeri Pahang. Peserta pertama, Lau Yi Gui. Satu struktur yang dibina dalam tanah untuk merawat kumbahan. Yang manakah antara berikut ialah jenis tangki rawatan kumbahan itu? A structure constructed underground for sewage treatment. Which of the following is the sewage treatment tank? A. Tangki air. A. Water tank. B. Tangki kuring. B. Kering tank. C. Tangki kumbahan. C. Septic tank. Dan D. Tangki perkhidmatan. And C. Service tank. Masa menjawab bermula. Time starts now. B for boy. Jawapan anda salah. Dia ada markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan yang seterusnya. Peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zenshen. Yang manakah antara berikut bukan bidang dalam geomatik, iaitu ukur tanah? Which of the following is not a field in geomatics? Land surveying. A. Astronomy. A. Astronomy. B. Ukur hidrografi. B. Hydrographic survey. C. Ukur geodetik. C. Geodetic survey. Dan D. Ukur jalan raya. And D. Road survey. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A. Astronomy. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk Pahang. Baik, kita ke soalan yang seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Rajah menunjukkan sejenis konkrit yang digunakan dalam satu projek pembinaan. Namakan konkrit itu. Figure shows a type of concrete used in a construction project. Name the concrete. A. Concrete jisim. A. Mass concrete. B. Concrete prategasan. B. Pre-stressed concrete. C. Concrete bertertulang. C. Reinforced concrete. D. Concrete padu.
And D. Solid concrete. Masa menjawab bermula. Time starts now. Oh, dah buat Jawapan macam saya C. Cat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya untuk pasukan Selangor peserta yang pertama, Yip Guang Jin. Katakan L mewakili bilangan kuasa 2 dalam kalangan integer dari 1 hingga 2021 kuasa 6. Katakan M mewakili bilangan kuasa 3 dalam kalangan integer yang sama. Maka let L be the number of squares among the integers from 1 to 2021 to the power of 6. Let M be the number of cubes among the same integers. Then A, L sama dengan M. A, L equals to M. B, 2L sama dengan 3M. B, 2L equals to 3M. C, L sama dengan 2021M. C, L equals to 2021M. Dan D, L kuasa 3 sama dengan M kuasa 2. D, L to the power of 3 equals to M to the power of 2. Masa menjawab bermula. Time starts now. Donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya soalan seterusnya untuk peserta kedua pasukan Selangor Sushi Anak Lelaki M Saravanan. Berapakah bilangan pasangan integer positif P, Q yang memenuhi persamaan P kuasa 2, Q kuasa 3 persamaan 6 kuasa 12? How many pairs PQ of positive integers satisfy the equation P to the power of 2, Q to the power of 3 equals to 6 to the power of 12? A, 8, A, 8, B, 10, B, 10, C, 12, C, 12 dan D, nombor yang lain. And D, another number. Masa menjawab bermula. Time starts now. A. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya untuk peserta ketiga dari pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Berapakah bilangan pasangan integer PQ dengan nilai P kurang atau sama dengan Q wujud sehinggakan hasil darab mereka adalah 5 kali ganda hasil tambah mereka? How many pairs PQ of integers with the value of P less than or equal to the value of Q exists such that their product is 5 times their sum? A, 4, A, 4, B, 5, B, 5, C, 6, C, 6, D, 7, D, 7. Masa menjawab bermula. Time starts now. C6. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya kita ke soalan berikut. Untuk peserta pertama, pasukan Pahang, Lau Yigui. Diberi bahawa log Y asas X tolak 2 log X asas Y sama dengan 0. Ungkapkan Y dalam sebutan X.
Given that log y base x minus 2 log x base y equals to 0. Express y in terms of x. A, y sama dengan x kuasa 2. A, y equals to x to the power of 2. B, y sama dengan x kuasa 4. B, y equals to x to the power of 4. C, y sama dengan x kuasa punca kuasa 2. Y equals to x to the power of square root of 2. Dan D, y sama dengan punca kuasa 2x kuasa 2 and D, y equals to square root of x to the power of 2. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya soalan untuk peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zenshan. Diberi y sama dengan a kuasa x tambah 1. Hitungkan nilai a dan n. Given y equals to a to the power of x plus 1. Find the value of a and n. A sama dengan 1, n sama dengan 3. A equals to 1, n equals to 3. B, a sama dengan 3, n sama dengan 1. B, a equals to 3, n equals to 1. C, a sama dengan negatif 3, n sama dengan 1. C, a equals to negative 3, n equals to 1. Dan D, a sama dengan 1/3, n sama dengan 2. And D, a equals to 1/3, n equals to 2. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, soalan seterusnya untuk peserta yang ketiga, Li Hang Yi dari pasukan Pahang. Diberi sin theta sama dengan A, sin 2 theta sama dengan B. Ungkapkan B dalam sebutan A. Given sin theta equals to A, sin 2 theta equals to B. Express B in term of A. A, B, C, and D. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, soalan seterusnya untuk peserta yang pertama dari pasukan Selangor, Yip Guangjin. Satu dadu dilemparkan 2 kali. Berapakah kemungkinan bahawa jumlahnya bukan 8 atau 9? A single dice is thrown twice. What is the probability that the sum is neither 8 nor 9? A, 1/9. A, 1/9. B, 5/36. B, 5/36. C, 1/4. C, 1/4. Dan D, 3/4. And D, 3/4. Masa menjawab bermula. Time starts now.
D. Donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Selangor Sosial Anak Lelaki M. Saravanan. Murid kelas tahun pertama terdiri daripada 4 kumpulan A, B, C dan D. Masing-masing terdiri daripada 30 murid. Didapati bahawa markah sesi murid dalam matematik bagi kumpulan C mempunyai min 6.6 dan sisihan piawai 2.3. Purata dan sisihan piawai bagi keseluruhan kelas adalah 5.5 dan 4.2 masing-masing. Diputuskan oleh pengajar kursus untuk menormalkan markah murid semua kumpulan untuk mempunyai min dan sisihan piawai yang sama dengan keseluruhan kelas. Oleh kerana itu, markah murid dalam kumpulan C ditukar dari 8.5 menjadi a class of first year pupils consists of 4 batches A, B, C and D, each consisting of 30 pupils. It is found that the sessional marks of pupils in mathematics for batch C have a mean of 6.6 and a standard deviation of 2.3. The mean and standard deviation of the marks for the entire class are 5.5 and 4.2 respectively. It is decided by the course instructor to normalize the marks of the students of all batches to have the same mean and standard deviation as the entire class. Due to this, the marks of the students in batch C are changed from 8.5 to A 6.0, A 6.0, B 7.0, B 7.0, C 8.0, C 8.0 dan D 9.0 and D 9.0. Masa menjawab bermula, time starts now. C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, kita akan teruskan dengan mempersilakan peserta yang ketiga dari pasukan Selangor, Adrian Roshan Percival. Purata bagi satu set 10 nombor berbeza ialah 100. Sekiranya nombor 48 dan 160 dikeluarkan dari set, berapakah purata nombor yang tinggal? The average of a set of 10 different numbers is 100. If the numbers 48 and 160 are removed from the set, what is the average of the remaining numbers? A 100, A 100, B 99, B 99, C 101, C 101 dan D 98 and D 98. Masa menjawab bermula, time starts now. D. 99. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya untuk pasukan Pahang, peserta yang pertama, Lau Yi Gui. Hasil tambah 55 nombor integer berturut-turut ialah 5555. Apakah nombor terbesar? The sum of 55 consecutive integer numbers is 5555. What is the largest number? A 128, A 128, B 156, B 156, C 121, C 121 dan D 144 and D 144. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya B. Donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang.
Baiklah, soalan seterusnya untuk peserta kedua, pasukan Pahang Eng Zen Shen. Diberi sin X, 2 cos X dan 2 sin X adalah 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik. Cari beza sepunya bagi janjang tersebut. Give the sin X, 2 cosine X and 2 sin X are the first three terms of an arithmetic progression. Find the common difference of the progression. A, 0.2 sin X, A, 0.2 sin X, B, 0.5 cos X, B, 0.5 cos X, C, 0.2 cos X, C, 0.2 cos X, dan D, 0.5 sin X, and D, 0.5 sin X. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, kita ke soalan yang terakhir untuk peserta yang ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi untuk pusingan yang pertama ini. Diberi cari nilai persamaan diberi. Given equation, find the value of the equation given. A 1/17/30, A 1/17/30, B 2/17/30, B 2/17/30, C 2/10/30, C 2/10/30 dan D 1/27/30 and D 1/27/30. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya boy. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, demikian tadi berakhirnya pusingan yang pertama. Sebentar lagi kita akan ke pusingan super quiz. Kita akan berehat sebentar. Terima kasih. Can I go to the toilet now? Sure.
Testing. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, Hakim, boleh tak kita mulakan dengan super quiz? Boleh. Semua contestants dah ready ke? Dah bersedia? Baik, sebelum pusingan super quiz dimulakan, saya mempersilakan wakil panel hakim untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan pusingan ini. Dipersilakan, Wan Chong. Okey, saya akan beritahu peraturan untuk pusingan super quiz. Semua peserta sudah bersedia. Setiap pasukan akan diberi pilihan 8 soalan yang akan dipaparkan di skrin. Setiap pasukan akan memilih 2 soalan melalui ketua kumpulan secara bergiliran antara 2 negeri bertanding. Setiap pasukan dibenarkan untuk membuka mic dan berbincang. Masa yang diberikan adalah sebanyak 35 saat. Pasukan perlu menjawab dalam tempoh 35 saat. Markah yang diberikan adalah 15 markah. Itu saja, Puan Chong? Ya. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Chong. Baiklah, semua peserta telah pun bersedia. Kita akan mulakan pusingan super quiz. Peringkat akhir tandingan STEM Decathlon Challenge peringkat kebangsaan tahun 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, untuk soalan yang pertama, kita akan mulakan dengan pasukan Selangor untuk membuat pilihan soalan. Okey, pasukan Selangor, pilih soalan yang anda ingin jawab. Soalan nombor 4. Soalan 4 ya. Okey, dalam sebuah bekas tertutup, gas mengembang sehingga jumlah isi padu akhir menjadi 3 kali ganda jumlah isi padu awal. V1 sama dengan isi padu awal, T1 bersamaan suhu awal. Berapakah suhu akhir T2? In a closed container, the gas expands so that the final volume becomes 3 times the initial volume. V1 equals to initial volume, T1 equals to initial temperature. What is the final temperature? T2. Masa menjawab bermula. Time starts now. What do you guys think? What's your answer? I forgot, is it 3 T1 or 1/3 T1? I Yeah. think it's 3 T1, but I'm not sure. It's one of the gas law, do you remember? Yeah, I think it's 3 T1 also. Okay, Hakim, our answer is 3 T1. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Selangor. Baik, soalan seterusnya kita akan ke pasukan Pahang untuk memilih soalan yang hendak dijawab. Silakan pasukan Pahang. Soalan ketiga. Baik, soalan ketiga. Juru ukur ingin mengetahui ketinggian bangunan Menara Dato' On. Dia meletakkan insularometernya pada tripod 1 meter dari tanah. Pada jarak 46 meter dari Menara Dato' On, dia mencatat sudut ketinggian 75.2 darjah. Berapakah ketinggian bangunan Menara Dato' On? Berikan jawapan anda pada satu tempat titik perpuluhan. A surveyor wants to know the height of Menara Dato' On building. He places his inclinometer on a tripod 1 meter from the ground.
At a distance of 46 meters from the Menara Dato' On, he records an angle of elevation of 75.2 degrees. What is the height of the Menara Dato' On building? Give your answer to one decimal place. Masa menjawab bermula. Time starts now. 175.1啊，等一下看75.2乘46 right， tangent 75.2乘乘46，然后加减1，不加1，对对，加1 175.1哦。对对对，1 175.1 meters. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Pahang. Baik. Soalan seterusnya, kita ke pasukan Negeri Selangor. Sila pilih soalan anda. Soalan number 7. Soalan 7 ya. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor bin Sheikh Muhammad berlepas ke angkasa pada 10 Oktober 2007 dengan menaiki Soyuz TMA-11 yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa ISS dan kembali ke bumi selepas 11 hari berada di stesen berkenaan. Siapakah angkasawan yang bersamanya kembali ke bumi? Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor bin Sheikh Mustafa launched to the International Space Station ISS aboard Soyuz TMA-11 on 10 October 2007 and returned to the Earth after 11 days in space. Who are the astronauts that returned to the Earth with him? Masa menjawab bermula. Time starts now. Do you guys know what is the answer? I have no I'm not idea. sure. I have no idea. Sushil, how about you? No, I also have no idea. So I can just like give it. Name a random person else. What do you suggest? Just name anyone. Sorry Hakim, you don't know the answer. Masa menjawab telah tamat. Time's up. Masa menjawab sudah tamat, jadi tiada markah untuk pasukan Selangor. Baik, seterusnya soalan yang terakhir kepada pasukan Pahang. Pasukan Pahang, sila pilih soalan anda untuk dijawab. Soalan 5. Soalan 5. Apakah peralatan dapur yang diciptakan secara tidak sengaja? What is the kitchen appliance that was invented by accident? Masa menjawab bermula. Time starts now. 什么？我是觉得是很好笑，像汤匙或者茶这样子的东西。 Really? Kitchen appliance 我我不知道， I don't know. 对，选你猜是什么嘞？我不知道如果你们不知道，我就写一个随便一个答案哦。啊，你随便啊，你要选什么？我写汤匙。 What the fuck? Okay. Masa menjawab tamat. Time's up. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Dengan berakhirnya soalan nombor 5 sebentar tadi, maka demikianlah tadi pusingan super quiz. Kita akan memberikan ruang dan masa kepada panel hakim untuk mengira markah dan kita akan kembali bersama panel hakim untuk mengetahui keputusan.
Okey. Kita sudah ada markah untuk kedua-dua pasukan. Semua sudah bersedia? Pasukan Selangor? Respon, bersedia. sudah bersedia? Ya, bersedia. Pasukan Pahang? Sudah bersedia? Okey, saya akan umumkan keputusan pusingan akhir untuk STEM Decathlon Challenge peringkat kebangsaan 2021. Jumlah markah untuk pasukan Selangor 85 markah. Jumlah markah untuk pasukan Pahang 70 markah. Jadi pemenang untuk STEM Decathlon Challenge peringkat kebangsaan ialah negeri Selangor. Tanya kepada pasukan negeri Selangor. Terima kasih kepada Puan Chong selaku ketua juri yang telah pun memberikan keputusan yang berpihak kepada pasukan Selangor. Tahniah diucapkan pada pasukan Selangor. Begitulah tadi keputusan yang telah diumumkan oleh panel hakim. Ucapan tahniah kepada yang telah berjaya dan kepada yang kurang bernasib baik, jangan putus asa ya, cuba lagi di masa akan datang. Dengan itu tamatlah sudah pusingan akhir bagi pertandingan STEM Decathlon Challenge peringkat kebangsaan tahun 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan ini saya selaku pembaca soalan memohon kemaafan andainya terdapat kesilapan dan kesalahan sepanjang saya mengenalikan pertandingan ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Congratulations to the winner. Tahniah.